Halo, nama saya Michelle Tion dan hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan teras pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya. Warisan budaya perlu dilestarikan melalui usaha pemerintahan dan pemeliharaan bagi menjamin ketinggian nilai etika khazanah negara. Usaha ini perlu dititik dan diwaris kepada semua generasi bagi memastikan keaslian dan kelangsungan budaya. Ini membantu dan mengangkat aset-aset warisan budaya seni yang bersesuaian untuk diiktirafkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, teras ini juga penting bagi memastikan kesinambungan, keunikan, dan keaslian yang diwarisi terus terpelihara. Ini juga perlulah seiringi dengan peruntukan dan dana khusus dapat bagi menjamin kelestarian produk pelangsungan budaya. Selain itu, teras pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya juga dapat memberi arahan dan dugaan untuk upaya-upaya pelestarian yang berkelanjutan dan holistik. Sebagai contoh dari segi restorasi kadi-kadi bersejarah, Raken 2021 dapat menyediakan dana untuk restorasi dan pemeliharaan kadi-kadi bersejarah yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai kadi Borobudur dan Kadin Brambana. Ini melibatkan pemudagaran sutra fisik kadi, pemeliharaan relief dan ukiran, serta pengembalian keadaan asli kadi sesuai dengan dokumentasi sejarah. Maka dari segi pendidikan budaya di sekolah, program ini dapat memasukkan pendidikan tentang warisan budaya ke dalam kurikulum sekolah, termasuk kunjungan ke situ-situ bersejarah, pembelajaran tentang tradisi lokal, dan proyek-proyek penelitian tentang warisan budaya di lingkungan sekitar sekolah. Nama saya Juenara Chana Minggu, metrik saya 84148. Hari ini saya akan membentangkan strategi dan pelan tindakan. Strategi mempromosikan usaha-usaha pemeliharaan dan pelindungan khazanah warisan budaya. Masyarakat berbilang kaum ini mempunyai pelbagai jenis khazanah warisan budaya. Jadi generasi sekarang kian melupakan tentang pentingnya menjaga khazanah warisan budaya dengan memberikan kesedaran dan pendidikan kepada orang ramai kerana terdapat daripada mereka yang tidak diberikan pendedahan tentang warisan budaya. Dengan mempromosikan usaha-usaha ini, boleh meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara warisan budaya. Pelan tindakan menyediakan pelan komunikasi melalui pelbagai saluran media, iaitu menyampaikan dan mempromosikan pesan dan informasi tentang pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya dengan mencapai audiens yang lebih luas, beragam dan memastikan pesan sampai ke target yang diinginkan. Dengan mempromosikan melalui media sosial Facebook, Instagram, media cetak, buletin, majalah, media elektronik, radio dan TV. Pelantikan ikon iaitu daripada ahli montek menjadi jurubicara atau penggerak dapat meningkatkan visibilitas dan kesedaran terhadap isu warisan budaya. Aktiviti membuat kempen dan pameran, iaitu menjadi saranan pendidik publik yang efektif, mengedukasi masyarakat tentang kepentingannya warisan budaya yang perlu dijaga dan dibangunkan, mendorong setiap partisipasi aktif baik melalui sumbangan waktu, dana dan keterlibatan, membuat heritage on the go, pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Montek, Kementerian Luar Negeri, KLN saling bekerjasama untuk membuat ataupun melawat ke tempat bersejarah dan khazanah warisan budaya, contohnya Kubu Magenta, Formosa, museum iaitu Museum Budaya Borneo dan Rumah Agam Peranakan Pulau Pinang. Hai, nama saya Nalini Anak Jelaing. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu strategi dan pelan tindakan. Strategi yang saya pilih ialah strategi memantapkan kerjasama strategik dengan pihak swasta dan korporat berhubung pemeliharaan, dan pelindungan khazanah warisan budaya. Dalam teras yang ketiga iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya. Dalam pelaksanaan ini, strategi tersebut dapat mengawasi pendidikan dan latihan, pembinaan dan penyelenggaraan, dan komunikasi dengan kawasan pembangunan kebudayaan kebangsaan. Selain dapat meningkatkan kesedaran dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam, iaitu IPTA,
serta membudayakan perkongsian ilmu melalui penerbitan dan aktiviti promosi berkaitan warisan. Seterusnya, pelan tindakan. Pelan tindakan yang saya pilih adalah menggalakkan penglibatan sektor swasta dan korporat. Antara tujuan pelan tindakan ini dipilih ialah bagi mengekalkan warisan budaya, industri ini perlu disokong. Sektor korporat dan swasta mengumpulkan sejumlah wang yang besar untuk menyokong inisiatif pemeliharaan, selain dapat membawa bersama idea kreatif. Ia juga merupakan tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR yang akan memberi kesan positif kepada kejiranan serta reputasi syarikat dan kelestarian warisan budaya jangka panjang bergantung kepada penglibatan sektor korporat dan swasta dalam Deccan serta menjamin warisan budaya kita berjaya dipelihara dan dikekalkan. Antara aktiviti yang dapat dilakukan dalam strategi dan pelan tindakan ini ialah program CSR dan rakan kongsi strategik. Antara aktiviti yang boleh membawa manfaat dalam program CSR ini ialah menjaga dan memelihara warisan budaya, iaitu Deccan, menyediakan sumber seperti wang dan buruh bagi menyokong projek pemeliharaan warisan budaya melalui program ini, dan menambah baik inisiatif pemeliharaan warisan budaya dan meluaskan rangkaiannya. Selain itu, bagi rakan kongsi strategik pula ialah dapat memungkinkan untuk berkongsi pengetahuan, sumber dan idea kreatif yang meningkatkan inisiatif pemeliharaan selain mendapat manfaat daripada usaha gabungan kami melalui program CSR dan rakan kongsi strategik antara sektor swasta dengan NGO, institusi akademik dan badan pemeliharaan warisan serta membolehkan perkongsian pengetahuan sumber dan idea kreatif yang meningkatkan inisiatif pemeliharaan warisan budaya. Selamat pagi kepada semua. Nama saya adalah Michelle Ngumesing. Hari ini saya akan cakap tentang maklumat program yang kita rancangkan ialah program pameran dan festival kebudayaan yang membantu memperkukuhkan kesadaran tentang warisan budaya dan menghargai keunikan setiap elemen. Pengunjung dapat melihat langsung aktivitas lukisan dan gaya seni lainnya yang mungkin tidak dapat mereka akses sehari-hari, yang memberikan kesempatan untuk memahami konteks sejarah di balik setiap karya. Selain memamerkan peninggalan budaya kaum mereka sendiri, mereka pun jual craft tangan dan juga memamerkan acara budaya kaum-kaum mereka, yang juga boleh memperluas wawasan dan membukukan identitas budaya. Objektif program bahagi kepada 4. 1. Pendidikan dan kesetaraan. 2. Penghargaan terhadap kreativitas dan keunikan. 3. Kolaborasi dan jaringan. 4. Pelibatan komuniti. Faedah-faedah pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya antara 4 kaum dalam program ini. Dalam gaul Cina, Melayu, Iban dan Ring Lady, Bidayuh adalah penting untuk memastikan kekayaan budaya ini tidak hilang di dalam zaman. Ia dapat memainkan peranan utama dalam usaha ini. Festival kebudayaan menyediakan platform bagi setiap kaum untuk memamerkan seni, adat dan warisan mereka. Contoh warisan budaya antara 4 kaum. Kaum Cina, alat muzik tradisional iaitu guzheng dengan erhu. Tarian tradisional Cina iaitu tarian naga dan tarian singa. Craft tangan tradisional Cina, dalong dan gunting kertas. Gaun Melayu ala muzik tradisional iaitu gabus dengan gentar, dan tarian tradisional Melayu seperti tarian makyo dan tarian jamping. Craft tangan tradisional Melayu seperti ayaman dengan tebingka. Ini sahaja kepada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Aisyah Akila dan saya akan menjelaskan warisan budaya tentang kaum Iban. Alat muzik kaum Iban ialah sape, iaitu sejenis alat muzik tradisional yang dimainkan oleh masyarakat Iban di Sarawak.
Alat muzik ini berbentuk seperti gitar dan biasanya diukir dari sebatang kayu. Sape mempunyai 2 hingga 4 tali yang dipetik untuk menghasilkan bunyi yang lembut dan menenangkan. Selain itu, alat muzik yang dimainkan oleh masyarakat kaum Iban ialah engkeromong. Engkeromong ialah sejenis alat muzik tradisional yang terdiri daripada beberapa gong kecil yang disusun dalam satu rangka. Alat muzik ini dimainkan dengan cara memukul gong-gong tersebut menggunakan pemukul khas. Alat muzik ini digunakan dalam upacara-upacara adat dan perayaan masyarakat Iban termasuk perayaan Gawai Dayak dan majlis keramaian. Seterusnya, tarian tradisional kaum Iban ialah tarian ngajat. Secara tradisinya, tarian ini dipersembahkan secara berkumpulan daripada penari lelaki maupun penari wanita. Kraf tangan kaum Iban seperti puak kumbu dan anyaman rotan mencerminkan kekayaan seni dan budaya mereka. Berdasarkan kepada kiai dan tungan, masyarakat Iban tradisional dahulu telah melaksanakan kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan mengikut pengamatan mereka sendiri ke atas artifak budaya yang dianggap mempunyai nilai yang signifikan. Seterusnya, kaum Bidayuh iaitu Ring Lady. Salah satu aspek menarik dari budaya Bidayuh ialah Ring Lady, wanita yang memakai gelang tembaga atau kuningan di lengan dan kaki sebagai simbol kecantikan dan status sosial. Warisan budaya yang kaya dari kedua-dua kaum ini bukan sahaja mencerminkan identiti etnik, tetapi juga memberi sumbangan yang signifikan kepada berbagai budaya Malaysia. Alat muzik yang digunakan oleh masyarakat kaum Bidayuh ialah bedok panjang dan silutong. Bedok panjang merupakan alat muzik yang sering digunakan oleh masyarakat kaum Bidayuh dalam festival. Silutong merupakan alat muzik yang digunakan oleh masyarakat Bidayuh, khususnya di Bau Sarawak. Masyarakat Bidayuh dari daerah lain seperti daerah Serian dan Padawan juga mempunyai alat muzik silutong, namun terdapat sedikit perbezaannya yang dapat dilihat dari segi saiz dan bilangan tali serta cara permainannya. Di samping itu, tarian tradisional kaum Bidayuh ialah Rejambo dan Tolok Bala. Rejambo ialah tarian yang sering dipersembahkan oleh kaum Bidayuh selepas musim menuai sebagai hiburan untuk tetamu di rumah panjang. Selain itu, Tolok Bala ialah sejenis tarian yang dipersembahkan untuk meminta keberkatan dan perlindungan daripada roh jahat. Kraf tangan kaum Bidayuh termasuklah anyaman buluh dan rotan serta pakaian tradisional yang dihiasi dengan manik-manik yang berwarna-warni. Selain itu, terdapat juga topi yang dikenali sebagai terendek dengan bersaiz agak besar dan berbentuk kong. Terendek ini juga diperbuat daripada daun nipah yang dihiasi dengan buluh dan nipah. Seterusnya, saya akan menjelaskan peranan institusi seni tempatan iaitu peranan Balai Seni Lukis Negara dalam program pameran dan festival kebudayaan. Yang pertama, mereka boleh menjalankan penyelidikan dan perancangan. Yang kedua, strategi pemasaran iaitu menggunakan media sosial, laman web dan saluran media tempatan untuk promosi. Yang ketiga ialah program interaktif iaitu menganjurkan bengkel seni dan demokrasi kraft tangan untuk melibatkan aktif pengunjung. Selain itu, peranan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara iaitu JKKN boleh menjalankan kolaborasi dengan komuniti tempatan dan seniman untuk mendapatkan karya seni dan artifak yang autentik. Selain itu, penyediaan infrastruktur juga penting untuk menyediakan ruang pameran yang memadai dengan pencahayaan dan penataan yang menarik. Seterusnya, penilaian dan maklum balas iaitu mengumpulkan maklum balas daripada pengunjung melalui borang tinjauan dan sesi diskusi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus, kedua-dua institusi seni tempatan ini dapat memastikan program pameran dan festival kebudayaan berjalan dengan lancar.
untuk mencapai objektif yang diinginkan serta memperkukuhkan warisan budaya dan seni tempatan. Selain itu, saya juga akan menerangkan kepentingan dan strategi kepada pihak berkepentingan. Program pameran dan festival kebudayaan memainkan peranan penting dan strategi pembangunan kebudayaan oleh kerajaan, sekolah, dan masyarakat. Pertama ialah kerajaan. Pameran yang menunjukkan kepelbagaian etnik dan budaya dalam negara. Kerajaan dapat menarik pelancong, meningkatkan ekonomi tempatan dan memupuk rasa bangga terhadap budaya tempatan. Ia juga digunakan sebagai platform untuk mempromosikan perpaduan nasional dan integrasi sosial. Selain itu, dari segi sekolah dapat menyediakan peluang pendidikan yang unik untuk pelajar dapat belajar tentang seni, sejarah dan tradisi yang berbeza serta memahami kepentingan pemeliharaan warisan budaya serta menggalakkan kreativiti dan penghargaan terhadap seni dan dalam kalangan pelajar. Pihak sekolah juga boleh menganjurkan lawatan ke pameran atau mengadakan festival kebudayaan melibatkan pelajar secara langsung dalam pelajaran yang interaktif dan praktikal. Selain itu, dari segi masyarakat, boleh menggalakkan pelibatan komuniti dan memupuk rasa kekitaan. Melalui penyertaan dalam acara kebudayaan, masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi dan mengukuhkan hubungan sosial. Dengan memberikan platform bagi artis tempatan untuk mempamerkan karya mereka dan bagi penduduk untuk menikmati hiburan dan aktiviti kebudayaan. Juga dapat menyumbang kepada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan dinamik, serta mengekalkan dan memperkayakan warisan budaya masyarakat.